Pencemaran bau merupakan isu alam sekitar yang kronik yang disebabkan oleh pelbagai sumber seperti tapak pelupusan sampah, loji kumbahan dan ladang ternakan. Pencemaran bau daripada operasi tapak pelupusan merupakan punca kacau ganggu yang kerap mendapat perhatian pihak awam atau penerima sensitif sekitar tapak pelupusan. Di Malaysia, masalah bau dari tapak pelupusan merupakan antara isu yang banyak dan kerap diuar-uarkan dalam pelbagai media sama ada internet, surat khabar dan sebagainya. Kewujudan pencemaran bau yang berpunca daripada kelemahan pengurusan dan juga jenis tapak pelupusan memberi kesan negatif kepada masyarakat setempat, khususnya masalah ketidakselesaan dan kesan kepada persekitaran fizikal. Bau daripada pelbagai jenis sisa dilepaskan daripada buangan sisa yang segar yang dijana melalui tindak balas dan pelepasan gas di tapak pelupusan, melalui loji rawatan air kurasan, melalui kebakaran dari tapak pelupusan dan kerja rawatan sisa seperti aktiviti pengomposan. Selain itu, kepelbagaian aktiviti di tapak pelupusan juga boleh menyumbang kepada penghasilan bau. Misalnya, aktiviti pembuangan sisa, pengangkutan sisa oleh lori, penstoran sisa atau proses pengendalian selepas sisa dibuang untuk dimanfaatkan. Justru, pencemaran bau ekoran daripada pengurusan sampah yang tidak teratur boleh memberi impak ke atas ameniti awam dan kualiti hidup komuniti sekitar operasi penjana bau. Seterusnya, kita akan melihat kepada kesan tapak pelupusan sampah tidak terkawal, iaitu pencemaran udara. Pencemaran udara yang pertama hasil daripada pelupusan sampah adalah pembebasan gas beracun. Sampah yang dibakar secara terbuka atau dibakar secara tidak sempurna akan menyebabkan gas beracun seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida dan gas-gas lainnya dibebaskan ke udara. Gas-gas ini sangat berbahaya bagi kualiti udara dan kesihatan manusia. Sebagai contoh, ianya boleh mengganggu pernafasan serta menyebabkan iritasi pada mata. Kesan seterusnya ialah pembebasan partikel halus pelupusan sampah yang melibatkan pembakaran atau proses dekomposisi dapat menghasilkan partikel debu halus seperti PM10 dan PM2.5, iaitu partikel udara yang ditemukan pada debu dan asap. Partikel ini sangat kecil sehingga dapat terhirup dan mencapai saluran pernafasan manusia. Pemaparan jangka panjang terhadap partikel debu halus ini dapat menyebabkan masalah pernafasan serta penyakit paru-paru. Seterusnya, mari kita lihat solusi kepada isu ini. Antaranya ialah dengan menggunakan kaedah kita semula. Kita boleh memisahkan sampah yang dihasilkan di rumah atau tempat lain kepada beberapa kategori utama, iaitu sampah organik seperti sisa makanan, sampah kering seperti kertas, plastik dan logam, serta sampah berbahaya seperti bateri atau produk kimia yang berbahaya. Seterusnya, kita juga boleh melakukan proses pengumpulan dan pemprosesan. Selepas proses pemisahan, kita boleh mengumpul sampah kering yang boleh dikitas semula dan sampah-sampah tersebut boleh dibawa ke tempat pengumpulan yang telah ditetapkan seperti pusat kitas semula. Di sana, sampah akan diangkut ke kilang bagi proses selanjutnya. Proses selanjutnya ialah proses kitas semula. Di kilang kitas semula, sampah kering akan diproses dan dipisahkan menjadi bahan yang boleh digunakan semula. Sebagai contohnya, kertas boleh diproses menjadi kertas baharu dan logam pula boleh dilebur menjadi biji plastik bagi penghasilan produk baru. Solusi yang seterusnya ialah mengamalkan amalan membeli pakaian terpakai. Membeli pakaian terpakai merupakan amalan lestari berikutan ianya memberi beberapa kebaikan
seperti mengurangkan sisa tekstil. Dengan ini, ianya akan mengurangkan permintaan terhadap pakaian baru dan mengurangkan bilangan pakaian yang dibuang kerana orang lain boleh menggunakan pakaian tersebut. Ia juga boleh mengurangkan penggunaan sumber alam seperti air, tenaga dan bahan mentah seperti kapas. Justru, penerokaan berlebihan terhadap sumber alam dapat dikurangkan. Seterusnya, kita juga boleh menyokong industri slow fashion. Slow fashion ialah industri fashion yang menekankan kelestarian dan etika. Antara kebaikannya ialah dapat memanjangkan kitar hayat pakaian. Dengan ini, jumlah pakaian yang dibuang secara tergesa-gesa dapat dikurangkan. Pilihan fabrik dan bahan yang lebih lestari juga berlaku berikutan, ianya memberi keutamaan kepada bahan lestari dan berkualiti tinggi seperti galakkan bahan organik yang memudahkan proses pengomposan. Pengurusan tapak pelupusan sampah yang betul mampu mengurangkan pencemaran bau dan udara melalui pemulihan tenaga. Sisa sampah yang tak boleh dikita semula atau dikompos boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran terkawal atau penghasilan biogas. Melalui pengurusan bersepadu, pengurusan tapak pelupusan sampah yang berkesan melibatkan pendekatan bersepadu yang menggabungkan kaedah pengurangan, kitar semula, pemulihan dan pengurusan ruang seperti reka bentuk tapak yang sesuai dan operasi pemprosesan yang cekap. Akhir sekali, inovasi teknologi seperti proses penghasilan biofuel daripada sisa sampah organik atau penjanaan tenaga elektrik menggunakan sisa sampah juga boleh menyumbang kepada pengurusan sisa sampah yang betul. Pada konklusi, kita mestilah menjaga alam sekitar supaya ianya tidak tercemar. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.